Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua pelajar 4 muslim dan juga 4 muttaqin. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita berkaitan sirah yang bertajuk peperangan Badar. Jadi bagi memberkati majlis kita dan pengajian kita, sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Baik, alhamdulillah, Ustaz harapkan semua pelajar dapat fokus dengan pengajian kita pada pagi ini berkaitan tajuk peperangan Kubra, peperangan pertama bagi umat Islam. Jadi pada muka surat pertama, kedua, ketiga sehinggalah muka surat yang keempat berkaitan tarikh, siapakah dan sebagainya. Jadi Ustaz harapkan semua dah baca, dah buatlah nota-nota padat dan juga berkelinda. Dan insyaAllah kita sambung kajian kita pada pagi ini insyaAllah tentang peristiwa peperangan Badar Al-Kubra muka surat 5. Jadi 1.2, pasukan tentera Islam diketuai oleh Rasulullah SAW seramai 313 orang yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar, yakni 82 Muhajirin dan 231 Ansar, menuju ke lembah Badar. Bendera pasukan Muhajirin yang dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abu Talib dan bendera pasukan Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Abi Mu'az. Bilangan. Jadi kita lihat bagaimana bilangan peperangan Badar Al-Kubra ini. Yang pertama sekali kita lihat peperangan ini peperangan yang diketuai oleh baginda Rasulullah SAW. Peperangan utama bagi umat Islam. Jadi nak katanya peperangan Badar ini dipanggil juga sebagai peperangan Safwan. Jadi kita melihat peperangan ini nak menentukan sekiranya Nabi pernah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya memenangi peperangan ini, supaya memenangi peperangan ini agar tidak berlakunya penindasan dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana diketuai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah kita melihat 313 orang sahaja pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dipecahkan dua, Muhajirin 82, Ansar 231. Kalau ikut logik akal ni 331 ini satu angka yang sangat kecil, dan ikut logik akal kita memanglah kita kalah nak dibandingkan dengan pasukan pihak lawan, tentera pihak lawan. Kemudian kita lihat tempatnya ialah di Lembah Badar. Lembah Badar. Kemudian yang seterusnya ialah bendera ini, bendera umat Islam dipegang oleh Muhajirin, Muhajirin Ansar, Muhajirin Sayyidina Ali dan juga Ansar Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kita lihat ini di antara isi-isi penting yang perlu kita ingat, berbeda sekalian. Jadi peperangan yang sangat penting bagi kita semua, peperangan penting untuk umat Islam ketika itu, yang mana sekiranya peperangan Badar ini kalah, menyebabkan berlakunya penyebaran Islam itu tidak akan sampai akan datang. Jadi ini kita lihat di antaranya ialah yang pertama sekali. Baik, seterusnya ialah kita melihat, kita tengok bagi tentera kafir Quraisy pula diketuai oleh Abu Jahal bin Hisham ataupun Amr bin Hisham. Seterusnya ialah mereka disertai oleh orang-orang yang kenamaan dan pembesar Quraisy Mekah yang terkenal. Apabila kedua pihak tentera bertemu di Lembah Badar, maka mereka cuba mencabar satu lawan satu antara panglima perang Islam dan kafir. Rasulullah SAW telah memilih 3 orang panglima Islam yang handal dari kalangan Muhajirin dan juga Muhajirin.
bagi peperangan pada Al-Kubra, yang mana orang-orang kafir diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal. Baik, jadi kita lihat tentera kafir ialah 1000 orang. Tentera kafir 1000 orang. Tadi kita tengok, kita lihat tentera Islam itu 313 orang melawan dengan 1000 orang. Jadi kalau ikut logik akal kita, memanglah yang ramai itu mampu mengalahkan yang sikit. Tapi inilah kuasa Allah Ta'ala. Yang kecil itu boleh mengalahkan yang besar, seperti mana dalam ayat Quran yang disebut. Baik, jadi kita melihat mereka disedari oleh orang-orang kenamaan. Jadi yang bersama-sama dengan tentera kafir ini orang-orang yang ternama, orang bangsawan, orang yang pembesar-pembesar Quraisy. Apabila kedua pihak tentera bertemu di lembah Badar, maka berlakulah cacah merbah dan juga cabar-mencabar satu lawan satu antara panglima perang Islam dan kafir. Rasulullah SAW telah memilih 3 orang panglima Islam yang handal dari kalangan muhajirin. Baik, yang pertama ialah baginda Rasulullah memilih Ubaidah bin Al-Haris. Yang kedua ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini di antara panglima-panglima yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat yang bersama dengan Nabi itu bukan orang biasa-biasa. Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar ada, malah orang-orang hebat yang bersama dengan Nabi. Tapi Nabi pilih ketiga-tiga ini saja. Kalau 5 mungkin lebih panggil yang Umar, Sayyidina Umar ke dan sebagainya. Jadi ini di antara panglima yang terhadap di bapa saudara Nabi, anak saudara Nabi, dan ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang seterusnya ialah orang-orang kafir. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga ialah Al-Walid bin Utbah. Ini di antara nama-nama bagi kafir musyrikin Mekah. Baik, setelah kesemua panglima musyrikin tewas, Abu Jahal segera merempuh ke arah tentera Islam. Lalu berlakulah peperangan dan pertempuran yang sangat hebat. Rasulullah SAW sentiasa memberikan arahan, kata-kata semangat dan memohon doa agar tentera Islam diberikan kekuatan, keberanian dan semangat jihad melawan tentera musuh yang bilangannya jauh lebih ramai daripada tentera Islam. Semangat jihad yang luar biasa ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan Islam seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan yang lainnya. Mereka berjuang bermati-matian sehingga keadaan tentera kafir berpecah belah dan ramai dari kalangan mereka melarikan diri dan menyerah kalah. Peperangan tersebut berakhir dengan kemenangan Islam yang besar, kemenangan yang besar di pihak tentera Islam. Dan kita melihat rupa-rupanya dalam ramai-ramai tersebut ada tentera Allah yang turun bersama-sama berperang dengan tentera Islam melawan tentera kafir. Yang disebut dalam surah Al-Anfal ayat ke-9. Dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu Dia memperkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 badan tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Jadi inilah yang kita melihat bagaimana umat Islam ketika itu ditanam dengan keimanan mereka yang sangat hebat. Nabi memberikan kata-kata semangat, ditanamnya sifat jihad dalam diri mereka, bahawa sekiranya mereka mati syahid, sekiranya mereka menang, itu bonus bagi mereka. Jadi kita lihat 313 ditambah dengan 1000 tentera malaikat. Tak mustahil
kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kita kekuatan, kerana Allah sentiasa dekat dengan kita. Jadi kita melihat bagaimana perlunya kita sentiasa bersungguh-sungguh dalam mencari dan juga memohon kepada Allah apa jua yang kita inginkan. Jadi ini di antara penerangan Ustaz berkaitan tentang peristiwa yang berlaku terhadap umat Islam. Jadi yang pertama tadi, peperangan Badar Al-Kubra ini menurut peristiwa peperangan sudut pecahan Islam diketuai oleh Rasulullah, tentera 313 orang, orang Muhajiri dan Ansar. Itu di antara kamu kena buat latihan, dan buat juga kamu kena buat nota peta dan juga ataupun nota padat. Jadi perlu kita lihat, Ustaz dah tunjukkan cara bagaimana nak pecahkan isi-isi penting, ikut kreativiti kamu, bagaimana kamu nak faham dan buat. Jadi insya-Allah itu daripada Ustaz sendiri, dan insya-Allah kita akan sambung pada akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Pesanan Ustaz, teruskan jaga SOP, teruskan jaga penjarakan, teruskan menjaga diri kita, jaga kita, jangan kita tak ada kepentingan untuk keluar, jangan keluar. Jadi perlu kita lihat bahawasanya penyakit COVID-19 ini bukannya sebarangan, kena jaga dan waspada dengan wabak ini. Wallahu a'lam. Kita tanggung atas kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.